welcome back to Borak Kepo, di mana podcast yang paling kepo sekali. Tak boleh nak cakap kuat-kuat sebab kita dah ada mic, so kita boleh control suara kita. So for season 2, kita berada di set yang baru tapi dengan host yang sama. Dan kita ada guest kali ni, Doktor. Yeah. Fimi Don. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you for having me. Yeah. So kita akan borak banyak lah untuk kali ni. Dan kalau Doktor nak tahu, Doktor, yang ni bukan kali pertama sebenarnya saya jumpa Fimi Don. Ya. Betul. Yeah, kali kedua. So you go way back. Go way back. Sebab Bila lah tu Gol Lagi Cu tu? 2018 tak silap. Lama. 5 tahun lah. Saya jadi budak dia. Dia jadi gangster. Ya. Perenang power. Apa kau punya dialog hari tu kau cakap perenang power? Apa aku punya itu paling tenang power lah yang Itu menjadi lah. itu yang jadi lah. Memang jahat betul lah. Kalau Memang korang jahat tengok betul for context, korang boleh pergi tengok Golden Ginju 2. Betul. Ada dekat Netflix. Betul. Netflix sponsor lah kami. Kita dah masuk Netflix lah. Kita dah masuk Netflix. Walaupun dalam 5-6 saat je saya punya scene. Itu pun scene nampak hidung tepi je. Tak ada dalam satu frame kan. But okay lah kan. Scene tu yang membuat anda famous. Itulah. Tapi kita punya scene lah penyebab the whole plot of the story sebenarnya. Betul. Tapi bila cakap pasal berlakon tu kan. Tengok Fimi time tu tak ada skrip pun sebenarnya. Kan? Sebab pengarah tu datang, Fimi cakap macam ni you dah biasa kan, macam okay. Dia try 2-3 line, pam terus jadi. So improvise lah semua. So basically diorang ada guide. So maksudnya untuk pelakon yang datang sebagai cameo semua, kita tak dapat full script. So kita akan dapat like a very small booklet. So dia bagi tahu pasal watak apa semua kan. So bila dapat macam mana dialog aku ni kan, aku datang hari ni untuk bontat je ke. So Umi Sawana tu kata, pengarah kita, dia kata, okay, apa kau akan cakap kalau kau dalam situasi ni? So dia cakap, okay, kalau cakap macam ni boleh tak? Itu jahat sangat kan. Kalau macam ni itu tak impactful sangat. So itu yang dapat perenang terhandal power lah tu. So dapat dialog tu, kita lock, kita rehearse 2-3 kali and then kita proceed with that So dialog. peranan Adan masa tu apa? Saya dialog saya sikit je, tapi banyak take. Kau jangan menipu, kau okay. Saya banyak Kau lah. okay, kau Sebab okay. tu, sebab saya tak silap dalam kamera tu ada satu frame muka saya kan, muka aku. Tapi mungkin dialog tak berapa ngam time tu. So dia ambil yang separuh je. Tapi yang best ni saya tengok Vimi, dia reels dia pam terus jadi. Dia pilih depan cam dia terus jadi. So apa yang aku boleh nampak memang dia dah lama. Alright, dia dah lama berlakon kan. Daripada kecil dia berlakon kan. So nak tahu juga bila kau mula berlakon ni sebenarnya? Bila kau jadi orang kata pemain seni ni? Okay. Penggiat seni. Sebenarnya kalau nak katakan serius, dapat watak masa umur 5 tahun. 5 tahun ada satu watak, nama watak tu Nuih, untuk telemovie yang bertajuk Kudrat, DRTM. Masa tu saya umur 5 tahun, maksudnya 1998, 99, 2001, 2002. Pada tahun 2002. Tapi sebenarnya masa saya umur berapa bulan saya dah pernah berlakon juga. Ada satu iklan TM dulu. Ada ketuk pintu. So siapa yang push tu? Masa tu masa kakak saya berjalan-jalan main dekat food court tu, ada seorang producer tu cakap, "Is this your daughter?" Dia cakap, "Hi, this is my mom, this is my dad, that's my brother crawling like a crocodile." Sebab kakak comel. Punya orang tu involved in talent agency at that time. So start daripada situ kita pergi casting lah apa semua. Rezeki lah. Tapi macam mana orang kata kau boleh jadi serius ke arah lakonan tu? Macam mana? Siapa yang menggerakkannya? Sejujurnya untuk katakan aku memilih berlakon, quite recent. Aku rasa aku memilih industri lakonan ini sebagai satu career, sebagai satu kejayaan, sebagai satu pekerjaan baru 5 tahun lepas rasa. Sebab aku tak pernah berpeluang untuk memilih pun. Aku tak memilih industri ni. Rezeki maksudnya ada orang macam nak end up dalam industri, tapi aku tak pernah macam aku memilih lah industri ni, tak. Sebab aku mula daripada umur 5 tahun. So macam budak lain pukul 6 petang pergi taman. Aku pukul 8 pagi kena dekat set. So kalau tak ada set dia jadi moody, jadi tak best, tak pergi sekolah pula kan, sebab dah terbiasa kan. So memang tak pernah throughout daripada 5 tahun 6 tahun sampailah ke umur 18 tahun tu, tak pernah pun memilih berlakon ini sebagai satu kerja. Dia sebagai satu benda yang macam mana budak wajib pergi sekolah. Betul. Macam itulah saya wajib pergi set. Jadi rutin lah. Jadi rutin, yes. Yang macam Kudrat tu drama. Drama. Drama tu bertentangkan apa dan apa watak kau dalam Kudrat tu? So aku watak Nuih, aku ada single mother, aku ada kakak seorang.
kita orang kerja itu ni hidup susah. Lepas tu tidur dekat dalam hutan, mak menuri getah. Macam tu lah. So kudrat seorang mak menjaga dua orang anak. Lepas tu hutang, lepas tu kena serang. Macam tu lah. Very simple classic Time movie tu lah. kau jadi anak dalam tu. Betul. Umur 5 tahun tu. So bagi aku watak tu dah berat dah sebab cerita dia agak berat kan. Yeah. Bukan cerita komedi ke atau apa. mm. Kau kena menangis ke dalam cerita tu? Ada. Betul. So Ada. macam mana time tu 5 tahun dan kau kena menangis? Aku rasa aku tak faham pun konsep pada masa itu apakah itu berlakon. Tapi bila orang cakap okay, bila mak awak cakap macam ni, awak kena cakap macam ni. Cakap okay, faham. Bila aunty ni cakap macam ni, abang cakap macam ni. Okay. So pada saat itu dengar je dialog tu terus berdialog lah, terus bercakap tanpa tahu apa sebabnya. Tapi pada saat itu dia dah faham sikit konteks akan ini adalah berlakon kat reality. Pada umur 5 tahun tu dia dah sedar akan perbezaan itu. Kan? Cuma pada saat itu sebenarnya tak tahu, mak suruh nangis aku rasa kan. Tak kekok pula. Tak ada. Sebab saya daripada umur berapa bulan tu, 11 bulan tu, sampailah saya ke umur 5 tahun tu, saya mingle around dengan orang yang jauh lebih dewasa. Saya umur setahun, 2 tahun dah bekerja dengan orang yang umur 30, 24 semua kan. So kawan-kawan saya semua memang orang-orang yang lebih dewasa daripada saya. So dia depan kamera bukanlah satu benda yang kamera tak ada. So dia seumpamanya kalau budak umur 5 tahun suruh dia pegang motor, dia akan awkward kan. Tapi umur dia dah 10 tahun, dia dah tahu dah selok-belok motor tu. Macam itulah saya dengan industri. Pada waktu 5 tahun tu, fame dah sampai ke belum? Belum ya? So fame datang dia umur 7 tahun. Dulu ada iklan jalan raya lintas tengok kiri tengok kanan. So itu among school tahulah. Ini budak yang lintas jalan tu kan. Lepas tu ke Bong TV9. Ada Ikhwan, ada Maisara kan. Dan selepas itu ke yang ni lah, Puteri Syazlan. Hikayat Puteri Syazlan. Dan Hikayat Puteri Syazlan tu mengubah view industri terhadap saya. Bukan saya punya view terhadap industri. View industri terhadap saya sebab itu adalah budak ni boleh berlakon semua benda-benda macam tu. Sebab Hikayat Puteri Syazlan 3 season. So macam memang 3 tahun tu live in leisure lah kan. Tapi sebelum kita ke Puteri Syazlan nak patah lagi balik. Okay. Dalam family, ada ke orang yang seni ni? Okay. So my mum, she is involved in accounting dan juga dia adalah seorang penari dulu. Okay. Ayah saya seorang pengukir. So dia punya involvement adalah dia buat mock-up Sunway Pyramid punya kepala dulu. Lepas tu kalau pergi Petro Science kan ada Family One punya kereta yang mock-up buat daripada fiberglass tu my dad buat. Masih buat? Tidak, dia dah sekarang my dad dah stroke for 7 years. Tapi right before dia kena stroke dia buat lagi. So masih proses dia tengah buat tu dia kena stroke lah. Yang involved in acting my sister, my brother, myself lah. Tapi abang saya dah kahwin dah berhenti, kakak saya dah kahwin pun dah berhenti. So macam mana Fimi handle fame tu waktu umur 7 tahun, yang mungkin kita sendiri ataupun pendengar tak boleh imagine umur 7 tahun semua orang dah kenal kan. 7 tahun dah famous. Saya pun tengok Puteri Syazlan tu dengan buku dia tu kan. Nak buat apa ni kali ni kan. Ya. Sebenarnya dia gradually. Dia tidaklah one night punya popularity yang macam terus stop. Contohnya macam masa saya masuk sekolah di Kota Damansara Seksyen 7 tu, ada cikgu yang macam awak ni yang dekat tu kan. Kita pun tak faham macam saya lah. She just acknowledge macam aku pun nampak aku kat TV. And orang lain nampak. So konsep tu dia dah faham macam ada orang kenal aku lah based daripada TV. So start di situ sekolah dah start bersembang macam kau kat dalam TV budak-budak Persebaya. And then bila pergi ke location orang acknowledge juga. So lama kelamaan dia bukan satu benda yang macam kenapa dia kenal aku? Tak. So dia jadi macam semua orang tahu aku in the sense of sebab dia daripada skill yang kecil daripada sekolah. Lepas tu dia ke jiran. Lepas jiran dia ke random people kat restoran. Daripada random people ke restoran. Makin lama dia dah jadi satu norma juga. Menegur orang dan ditegur oleh orang bukanlah satu benda yang sangat berbeza. Sangat dekat. So macam mana zaman Fimi masa sekolah pula dengan kerjaya sebagai pelakon. Lepas tu kena juga pergi sekolah. So, betul. Macam mana handle dia? Ada satu cerita. Ke Ponteng. Sebab kalau ikut kan sekarang kan ramai yang ambil homeschool, mana-mana yang jadi pelakon muda kan. Kalau Ponteng tanpa pengetahuan cikgu dan bagi alasan kan, tapi ini cikgu aware. Akan sebab saya memang tak pergi sekolah dan saya ada surat daripada production apa semua, mak ayah tahu.
So kita setahun kita ada 12 bulan, 2 tahun kita ada 24 bulan. Dalam masa 2 tahun saya pergi sekolah 2 bulan sahaja. So dalam 24 bulan tolak 22 bulan tu saya tak pergi sekolah. So ada 2 bulan je pergi sekolah, itu adalah setiap minggu kepada exam di setiap tahun. Kan setiap tahun setahun kita dah ada 4, awal, pertengahan, hujung kan. So seminggu, lagi seminggu. So 2 bulan je pergi sekolah. Itu adalah Peringkat Puteri Shazlan season 2 dan 3. So pada saat itu memang tak kenal siapa budak kat sekolah. So memang pergi sekolah, memang ada satu meja dedicated to me only. Sebab belajarnya dekat location. So budak lain tak iri hati ke? Diorang tak kenal pun untuk diiri hatikan. Kan. So adalah seorang kawannya macam lama tak jumpa, macam itulah. I was very small and budak-budak punya attention span kan macam okay, hilang dia boleh fokus ke benda lain. So eventually macam I don't really have friends lah at that moment kan. Kecuali UPSR lah baru fokus sikit dengan sekolah. Siapa aja di set? Ada hire lah, tutor semua. Macam mana bila ke sekolah menengah? Macam mana ke sekolah menengah pula? Okay, sekolah menengah pindah randah juga sebenarnya. Tak, ada 2. Satu Kota Damansara Section 4 dan Kota Damansara Section 8. So dua-dua ni dia tidak begitu berat in the sense of saya punya lakonan. Ada, tapi mungkin dalam setahun tu mungkin 3-4 bulan tak pergi sekolah. Tapi selebihnya pergi. Tapi dia gradually lah, bukanlah sebulan kan. So, mungkin seminggu ni tak pergi, sehari tak pergi, 2 minggu tak pergi. So total lah dia jadi 2 ke 3 bulan tak pergi sekolah. Itu adalah kerana saya yang memilih macam alamak aku tak ada kawan lah. Macam tu kan. So family pun macam okey lah. Bila ada peluang cuba untuk minta dekat production untuk bagi shoot selepas sekolah. Yang itu baru rasa penat lah. Yang itu rasa penat sebab sekolah kerja. Bila dah masuk sekolah menengah pula dah tahu apa itu masuk tanggungjawab. And sebelum itu saya bertanggungjawab sebelum saya tahu apa itu maksud bertanggungjawab. Bila dah masuk tingkatan 1, tingkatan 2 dia macam kita ni ada payment, dan bila ada payment kita ada keinginan nak beli barang. So kalau aku kerja aku akan dapat nak beli apa-apa. Kan? So pada saat itu dia nak kerja sebab nak beli barang, tapi at the same time dia nak kawan juga. So dia konflik lah, apa orang panggil conflict of interest. Nak berkawan, nak buat duit, nak pergi sekolah, nak barang yang kita nak. And at that time juga tak ada budak lain dekat sekolah tu yang ada duit sendiri. Betul. Kan? So time tu Filmidon nak apa saja dapat ke? Betul. Betul. So whatever you want, because you earn, you exactly. dapat. Yes, tapi lucky enough my knowledge about wanting to have stuff tu tidak begitu besar. Pada saat itu dia bukan knowledge macam aku nak kereta, aku nak rumah apa ke kan, pakaian tak kisah. So dia benda-benda kecil-kecil ni je lah. Jadi pengurusan wang tu parents yang buat ke Fimi buat? Parents yang buat. And the best part is pada saat itu saya tak perlu fikir saya kena agihkan duit pada siapa, sebab kalau saya bekerja gaji 2,000, kalau family saya ambil 1,800 pun tak kisah sebab dia ke family. Betul. Kan? Dan juga pada saat itu kami keluarga menggunakan berdasarkan income saya dan income mak saya juga, kita berjaya membeli sebuah rumah lah pada saat itu. Tapi ada tak rasa kita sekolah kan, and then kita dah ada duit, rasa tak perlu ke aku nak belajar lagi, biar aku kerja je? Kan? Sebab sekarang kebanyakannya semuanya macam tu. Betul lah. Siapa yang jadi influencer, buat apa aku nak pergi sekolah, biar aku buat duit, buat video 2-3 minit dapat 3-4 ribu, buat apa aku nak belajar? Betul tak? Betul. Tapi mungkin sebab diorang tak pernah dapat. Mungkin sebab diorang tak pernah dapat populariti, diorang tak pernah dapat income. So diorang rasa macam itu benda yang sepatutnya. Pada saya dah dapat. Saya dah dapat income, saya dah dapat populariti. Yang saya tak dapat adalah sekolah pula. Kan? So maksudnya macam kalau dikatakan pada in the form of negara, orang kata hujan emas di negara orang, hujan batu di negeri sendiri kan. So macam kat tempat lain best je kan, kat tempat kita ni macam suram je. Macam tu juga dalam position orang lain. Kalau saya berada di dalam tempat pelakon, saya tengok macam budak-budak yang tak berlakon ni best je. Kan ada kawan, kau pergi solat tarawih ramai-ramai, kau tahu nak lepak mana. Tapi pada pendapat diorang view diorang macam Pak Fimi ni masyuk lah, ada duit kan, tak payah pergi sekolah. So again dia berbalik kepada pendirian lah. Macam saya faham juga apa maksud kalau aku dah buat duit ni, buat apa aku nak belajar? Tapi saya tak tahu yang belajar itu boleh mendorong ke duit. Kan? So ada orang yang belajar
Lepas tu dia study, dapat kerja yang bagus. Saya tak nampak konsep itu dalam belajar. Saya nampak konsep pergi sekolah dengan kawan-kawan, menimba ilmu dan semata itu. Sebab saya dah bekerja. Tapi budak-budak ni yang belajar adalah untuk bekerja. Kan? So saya skip a step lah. Itulah. So in Fimi, in your opinion kan, you rasa untuk jadi seorang orang kata dalam industri, masuk seni ni semua, ilmu tu penting ataupun tidak? Ilmu itu penting ataupun tidak? Okay. Dari segi macam pembelajaran, education. Okay, faham. Dia macam ni lah. Kalau awak, okay. Kalau awak ada satu tempat untuk repair kereta, buat apa awak nak ada knowledge culinary? Kan? Itu pada pendapat saya. So, kalau ada cara untuk awak belajar repair kereta dengan sendiri dan efisien, by all means go ahead, sebab itu apa yang awak minat. Dan kalau awak rasa dia boleh monetize dari segi itu, by all means study lah. And kalau awak nak teruskan study dengan pergi ke universiti untuk belajar tentang otomotif ke apa ke, pergi. So knowledge itu penting kalau itu apa yang awak nak buat. Kan? Tetapi ada orang yang hargakan ilmu juga. Kan? Macam contoh saya berlakon, tapi saya nak belajar psikologi. Kan? In a way it relates to my acting. Tapi ada juga this side of me yang aku nak belajar juga kedokteran. Faham tak? Benda-benda macam tu. Dia berbalik kepada individu. Sebab kalau katakan awak pelakon dan awak nak belajar tentang kimia, apakah signifikan kimia itu kepada industri yang sedang membantu awak stable dari segi financial ni? Kalau tak ada, tak perlulah belajar. Tetapi kalau kau ada keinginan nak belajar, pergilah. Itu pada pendapat saya. Dan ilmu itu penting atas dasar industri yang kita berada. Macam saya berlakon. Sepanjang 20 tahun saya berlakon. Katakan saya start 15 tahun. Umur 20, 15 tahun saya dalam industri. Tidak ada sikit pun ilmu lakonan secara teorinya ada dalam saya. Tak ada. Saya masih boleh berlakon. Hebat pula tu kan 15 tahun. Tetapi bila tibanya saat awak bekerja dengan orang yang baru 3 tahun belajar teori acting, dia jadi bodoh lah. Macam bodohnya aku 15 tahun ni aku berlakon. Tapi budak ni tahu ni teori Stanislavski lah apa semua. So knowledge itu penting kalau dia berbalik kepada industri yang kau minat. Faham tak? So belajarlah. Ilmu ni benda yang takkan habis kat dunia ni, ilmu. Kan? So kalau nak belajar. Kalau orang kata apa yang kalau kau nak ada semua benda, apa yang kau nak ada? Aku nak semua ilmu. Aku nak semua ilmu yang ada tu aku nak. Aku tak nak duit. Sebab bila aku ada ilmu, aku boleh buat duit. Kan? Bila aku ada duit, belum tentu aku boleh belajar ilmu. Kalau aku tak nak belajar pun. Doktor macam ni lah. Doktor ada doktor dan prof. Doktor bagi kat dia satu doktor pakai prof dia boleh? Boleh. Semua doktor ambil. Semua doktor ambil. Nampak macam doktor dah lah sekarang. Tadi doktor pun macam terkedu kat tadi dengar. Doktor, prof. Lagi Datuk, Tan Sri. Tak, tapi saya melihat Fimi ni sebagai individu yang resonate walaupun dia tidak ada qualification universiti. Betul. Tapi dia resonatekan kenapa tujuan utama kita mencari ilmu. Kalau kita meninggal, ada 3 perkara yang kita bawa sekali ke sana. Dan salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Betul. Dia tidak akan nilai berapa duit gaji kita. Gaji kita yang kita dapat, duit lagi penting daripada ilmu, tidak akan dinilai di hari sana. Dia akan menilai ilmu yang dimanfaat. Kan? Jadi kalaulah saya boleh buka ke minda anak-anak muda ni, kenapa pentingnya belajar adalah untuk kita mencari ilmu yang boleh dimanfaatkan orang. Betul. Kan? So tak ramai orang tahu, ramai orang ingat macam kenapa aku nak belajar? Aku tak buat pun, aku end up dah belajar buat benda lain daripada apa yang aku belajar. Dan kebanyakannya macam tu orang fikir sekarang. Jadi kita kena buka minda kita untuk faham kenapa kita mencari ilmu. Bukan untuk mencari pekerjaan yang bagi gaji yang lumayan. Betul. Kita mencari ilmu kerana kita nak manfaatkan ilmu tu. Kalau kita tiada satu hari nanti, ilmu dimanfaatkan, kita pun pahala pun berterusan. Jadi konsep itu saya rasa kita kena faham betul-betul kenapa mencari ilmu. Ayat pertama Quran, saya bukan ustaz tapi dia suruh kita baca, dia tak suruh kita download. Betul. Kita tak suruh kita download. Betul. Which banyak student sekarang download, akses semua percuma di hujung jari. Betul. Nak dapat information, tak macam dulu kita kena pergi library. Sekarang semuanya di hujung jari. Tak nak je buat baca. Betul. So saya pun ada masalah untuk
nak minta student-student saya baca. Benda tu memang satu masalah kerana dia instant gratification. Bila kita dapat benda tu senang, kita ignore. Okay, tapi Betul. jadi saya nak terapkanlah juga, ilmu tu penting sebab di hari sana nanti itu yang akan diukur. Bukan title doktor, bukan title profesor, bukan title apa benda lah. Jadi itu pandangan saya lah. Mungkin saya salah, tapi saya rasa dah bertahun saya belajar. Itu matlamat utama kenapa kita mencari ilmu. Dan berbalik pada apa yang doktor cakap, Iqra tu saya ada buat satu teater tajuk dia IQ Rock. So bila baca Iqra, so memang ada dia skrip pertama, perkataan pertama dekat dalam skrip tu Iqra. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Bacalah merupakan perkataan pertama yang diturunkan oleh Tuhan. Kan, bukan sujud, bukan solat, kan, sembahlah aku. Tak, Tuhan tak cakap. Tuhan kata bacalah. Kan? So apa kau buat? Baca. Kalau nak baca Bible, bacalah Bible. Baca Quran, bacalah Quran. Sebab bila kita baca akan ada satu benda yang kita belajar. Contoh macam kita baca satu paragraf tu dan ada satu perkataan tu kita tak tahu, kita Google apa maksud perkataan tu, itu pun dah belajar. Dan saya rasa ilmu yang saya lalui sepanjang pengalaman 20 tahun saya berlakon kosong sebab saya tak baca satu pun yang mengenai acting. Dia melalui pengalaman dan dia tak solid, dia tak kukuh. Macam mana Fimi tahu yang Fimi ni adalah seorang pelakon? I mean like, bila Fimi dipaksa berlakon ataupun nak berlakon? Saya tak dipaksa dan saya tak pernah nak ataupun tak nak. Tetapi saya dah ada di dalam industri itu. Okay. So dia bukan itulah. So quite recent baru saya menerima itu adalah satu pekerjaan. Saya jadi macam okay, kenapa dia orang bayar aku a certain amount per day? Kan, kenapa? Contohnya macam kalau kita kerja dekat 99 Speedmart. Okay, kenapa 1 jam shift aku sekian-sekian amount? Apakah maksud overtime? Kan, apakah maksud unpaid leave? Itu sebabnya. So sekarang ni quite recent 20 tahun baru saya faham, ini sebab dia kenapa diorang untuk telemovie diorang bayar per day. Untuk series diorang bayar per episode. Kan, untuk filem diorang bayar per scene. So bila kita tahu sebab kenapa kita dapat sesuatu akan benda yang kita provide, and then kita akan faham dan kita akan buat dengan lebih penuh kasih sayang. So untuk berbalik pada apa yang doktor cakap, macam mana saya tahu saya pelakon? Recent juga saya tahu saya pelakon. Setelah berapa tahun? Setelah 15 tahun. Macam mana momen tu terjadi? Okay. So ini topik lakonan juga, tetapi dia involve theater. So masa umur saya 18 tahun macam tu, saya buat satu telemovie yang bertajuk Balapan. So bila saya berlakon, saya sampai dekat set, sampai dekat script reading tu, so adalah talent-talent pelakon-pelakon lain datang. So tengok seorang budak ni kan, budak ni dengan rambut pegang, rambut pegang, topi sengit kan. Bukan. Rambut pegang, topi sengit, apa, kemeja senting, seluar besar, pakai slipper. Cakap rempit mana dia ambil pelakon ni kan. So saya ada this mentality yang sangat tak bagus lah, very stereotype kan. Saya cakap kau ni tak boleh berlakon ni. So first day dah satu meeting tu, first day berlakon. Tengok okey lah budak ni boleh berlakon kan, pandai berlakon. So saya kena nangis. Okay lah, hebat first day. Second day nangis, Mamat tu kena nangis. Mamat yang saya panggil rempit tu kena nangis. Saya tak patut nangis sebab saya buat tak jahat. So, bila dia nangis, saya ternangis. Sebab lakonan dia terlalu kuat. Hebat, sedap lakonan dia. Malu. Saya yang 15 tahun berlakon ni, dia berlakon lagi power. Malu ni, rasa macam kena sepak dengan Tuhan. Malu lah. And kau 15 tahun berlakon tapi macam gini kau berlakon. Budak ni berlakon lagi power. Dah lah kau tak kenal nama dia. Itulah pelakonnya, nama Fadli Mas'ud tu. Alang. Adalah pemula. Orang kata reality check. Yang malu dengan diri sendiri. Yang orang tak tahu kita malu tapi kita malu je. Kan. So saya tanya, Alang belajar kat mana lakon ni? Berapa lama berlakon? Saya ni first job saya berlakon. Lagi malu aku ni. Kan, rupanya dia dah belajar 3 tahun, 2 tahun dekat dalam Aswara. Saya pun masuk Aswara kan. Saya masuk Aswara, berpuluh orang sehebat dia. Faham. So aku ni apa? Kan? So dia orang tak pandang pun Fimi Don ni sebab dia orang tahu aku tak ada knowledge pun. Dan saya tak marah. Bila dia orang pandang sedemikian. Sebab macam itulah saya pandang orang kalau saya tak tahu apa qualification dia.
pada saat itu. Dan disebabkan itu juga dia bukan saja dari segi acting tapi jumpa manusia lain juga. Contoh kalau saya jumpa Fira, dulu mungkin saya akan macam Fira hanyalah seorang manusia. Kan aku pelakon kot. Tapi dah sejak kena sepak dengan Tuhan ni dah malu. So perangai yang memandang rendah kepada diri sendiri tu lebih hebat. Si memandang rendah akan diri sendiri. So disebabkan itu juga nama teater saya OWN. Masa saya berlakon teater dekat Aswara kan, orang tengok Alang, Fadli Masuk nama dia Alang dan Fimi Dawn. Orang tak nampak nama Alang, orang nampak nama Fimi Dawn tu. So orang pergi tengok teater. Ada fan-fan ni kan, ada 300,000 followers kat Instagram tu. Kan adalah 300 orang datang tengok show. Wow. Tengok Alang tu berlakon lagi power. Orang tak gambar dengan aku, babe. Orang tak gambar dengan Alang. Dan aku tak marah pun peminat tu untuk tak gambar dengan saya. Tak marah. Tak gambar dengan dia sebab dia lebih layak. Sejak tu nama tukar Fimi Dawn jadi OWN. Sebab malu. dan itu tidak akan meletakkan benchmark pada orang. Orang tak tahu pun OWN ni siapa. So orang datang sebab nak tengok teater. Dan kalau kau tengok aku dan kau rasa hebat, maka teater itu hebat, bukan aku. Pernah tak puas hati dengan lakonan yang dibuat kat set? Benar tu. Banyak kali? Banyak kali. Yang kita From Saga with Love baru keluar ni, dia jadi tak puas hati. Kenapa aku buat macam tu? Betul lah. Tapi itu adalah selepas selesai sunting, kan diorang dah letak muzik. Macam alah, kalau aku tahu dia letak lagu ni, aku akan menangis macam ni. Kan kalau aku tahu dia letak bunyi sini, aku akan buat lawak macam ni. Tapi sebab kita tak nampak dan itu luar kuasa kita, tapi kita je tahu kemampuan kita. Aku boleh buat lagi baik. Tapi orang lain tengok, orang macam uish, Fimi power lah, sebab aku tak boleh buat pun macam Fimi. Boleh tak Fimi terangkan kepada pendengar macam mana proses nak menangis tu kalau kat berlakon lah? Ada pernah buat menangis? Short film je lah. Tapi method dia berbeza lah dengan dalam lakonan. Tak, memang dia suruh macam kau kena bayangkan lah apalah. Tapi short film dengan film beza sikit kan. So macam mana kalau Fimi nak, Fimi pula macam mana menangis? macam mana method? Saya rasa betul untuk filem dan short film berbeza sebab skalanya berbeza kan. Filem very big kan, besar, dan kita tak boleh buang masa semua orang. So kita kena lebih cepat. Macam short film very independent. Tak apa, kita lajak 2-3 hari pun tak apa kan. Tetapi macam mana method sekalipun, macam mana berbeza sekalipun, kita kena menangis lah. Kan. Dan kalau katakan nak gelak dan nak menangis, itu menggunakan dua method yang sangat berbeza. Tapi tak kisah short film ke filem ke, kita tetap kena menangis dan kita boleh apply method yang sama. So ada banyak doktor. Banyak doktor, dia ada Bright lah, dia ada Stanislavski lah. Itu pun saya tak sui. Dekat dalam Stanislavski pun ada Inside Out, ada apa, Observation, ada Memory Recall, ada banyak sangat method. Tetapi method ini sekadar apa maksud method dalam bahasa Melayu? Kaedah. Dia adalah kaedah je. So saya ada kaedah saya sendiri. So siapa-siapa boleh create kaedah sendiri. Ada pelakon yang macam nak nangis sekejap dia sepak diri dia. Kan dia sepak ataupun dia jolok tekak nak muntah bagi mata kuning, mata merah, nak keluar air mata. Ada yang pakai aimo, ada yang letak minyak cekapak. Dan itu semua method yang works sebab keluar air mata kesudahannya. Kan? Tapi kalau saya ada banyak cara. Cara yang sering guna? Dia method yang paling tepat adalah method tipu diri sendiri lah. Tipu diri sendiri yang macam mana kalau mak aku mati, macam mana kalau ayah aku mati. Tetapi problemnya bila kita shoot, dia akan ada wide shot. Kita nangis, bila tight shot kita nak tipu diri sendiri. Ni hati dia cakap kata tipu aku lah. Benda tu dah tak works dah. So adalah method lain, dia jadi kepada ada yang duduk diam, nafas, cakap ya Allah Tuanku, aku terima gaji ini dengan sehabis ikhlas. Aku terima gaji ini dengan sehabis ikhlas. Terima kasih kerana telah menghadiahkan aku rezeki ini. Bagilah aku pinjam rasa itu sekejap ya Allah. Bila kau bagi aku rasa sedih ni, bagilah aku rasa dengan sehabis ikhlas. Aku tak nak buang masa semua orang. Aku nak bagi yang terbaik. Rezeki yang kau bagi ni, bagilah aku buat dengan sehabis jujur. So bila kita bersembang dengan Tuhan, hati kita jadi lembut. Kan? Ada juga yang method yang macam, kalau kita pelakon yang jelita adalah pelakon yang menerima keburukan dia. So seburuk-buruk pelakon, itu lawan kau kat dalam skrin. So kita duduk apa? Buruk aku. Buruk aku sebenarnya aku tak bagus mana pun pelakon.
Kan? So ada banyak sangat method. Ada method yang macam bila duduk, kalau aku jadi watak ni, apa yang budak ni nak sebenarnya? Kalau budak ni kecil, sebenarnya dia punya, contoh dia kena menangis sebab dia dah menang anugerah kan. Dia dah menang anugerah tapi ayah dia tak ada. So macam mana nak buat? Okay, sebenarnya budak ni masa dia kecil dulu, dia punya impian satu je, aku nak buat ayah aku bangga. Aku nak buat ayah aku bangga. Aku nak buat ayah aku bangga. Tapi ayah kau dah tak ada tau. Faham tak? So bila ayah kau tak ada, macam mana kau nak buat ayah kau bangga? So benda-benda tu yang kita kena bersembang dengan diri sendiri kan. Benda-benda macam tu. Dan ada juga method yang aku tak perlu ambil method sebab aku punya actor dah cukup strong. Aku diam je. Kau tengok dia berlakon. Contoh kalau si kerja dengan Alang tu kan. Alang tu dah bagi dah cukup power, dah strong lah. Si dah boleh ter-affected by the script, by the dialogue. So method itu banyak. Dan orang yang cakap dia tak boleh menangis adalah sebab dia tak fokus je. Dia akan bila nak menangis kan, alamak ada orang pandang pula kan. Benda macam tu je. Anxious lah. Aku nak tanya satu. Balik kepada Puteri Shazlan tadi. Puteri Shazlan karakter kau budak, kanak-kanak kan, happy. So macam mana tukarnya daripada Puteri Shazlan tu, macam mana kau tukar, kau switch bila kau nak dapatkan satu watak ataupun lakonan dalam filem ataupun drama. Maksudnya daripada karakter kau sebegitu, macam mana kau nak confidentkan producer tu pun atau pengarah tu yang macam aku boleh buat watak bapak ke one day ke apa, aku boleh buat watak abang, aku boleh buat watak lain selain daripada Puteri Shazlan yang orang kenal. Macam mana kau switch ke arah tu? Sebab aku tengok kau dah buat banyak watak dah sebenarnya kan. Betul. Yang kau marah, kau pukul tu semua, betul right? So macam mana kau cuba untuk meyakinkan aku boleh buat benda ni? Aku rasa agak lama juga untuk aku keluar daripada kepompong tu. Lama. So daripada Hikap tu Shazlan, orang kasi bagi watak budak aje sampailah masuk sekolah menengah pun. So kan kita ada middle age crisis. So aku punya middle age crisis pada umur 20 tahun. Sebab orang tak tahu nak bagi watak dewasa ataupun watak kanak-kanak. Yang lagi satu sebab feature muka saya kalau share macam very baby face. Even kalau ada misai pun orang still ada image Hikayat Puteri Shazlan tu kan. Dia orang akan kata tak sesuai lah Fimi Don buat watak dewasa. Tetapi gradually dah mencecah umur 20, 24, 25, orang dah start terima yang Fimi Don boleh buat watak dewasa sebab atas dasar rezeki je. Tidak ada usaha yang saya membuktikan yang saya boleh bawa watak dewasa. Tak ada. Tahu-tahu ada orang, Fimi awak kena bawa watak umur 25 ni boleh. Aku bawa umur 23. Boleh ikut, kita try. Dari situ effort sendiri lah. Yang effort dia tambah misai, cara pemakaian kan, pergi gym sikit ke, benda-benda macam tu lah. Tetapi very good question. Sebab sebenarnya saya tidak ada apa-apa usaha untuk convincekan siapa-siapa. Pernah tak terbawa karakter yang dilakonkan tu dalam dunia reality? Tiba-tiba balik tendang semua meja kan, baran kan, dah pukul bini semua kan, balik baran ketuk meja semua kan. Saya pernah juga dengar orang cerita pelakon dan kadang-kadang aku terbawa, aku tak boleh diganggu beberapa hari kata. Betul. Contoh macam seorang yang sangat saya adore juga, Q Haida. Q Haida adalah seorang yang very method. Dia bukan very method, dia sangatlah menghargai kerja dia. Sehingga kan ada satu job yang dia kena buat watak lembut tu. Sampai balik pun dia lembut lagi. Tapi itu adalah atas dasar komitmen dan juga disiplin dia. Komitmen disiplin dia pergi kerja, dia jadi lembut, dia balik, dia takut kalau dia hilang lembut yang semalam tu, dia maintain ada sikit cara dia minum, cara dia makan. So disebabkan benda tu dia dah buat berhari-hari selama 2 minggu, benda tu akan susah nak buang juga. Karakter apa yang Fimi lama simpan selepas syuting? Shazlan? Saya Shazlan tak juga. Shazlan tu very simple lah. Yang saya baru buat yang baru-baru ni, Nenek Bongkok 3. Nenek Bongkok 3 tu sebab saya kena cakap Kedah. So saya takut kalau Untuk view kan? Untuk view, betul. Nenek Bongkok 3. So bila saya berlakon, saya takut kalau macam tiba-tiba sini dia cakap Kedah, itu next scene dia cakap KL pula. Malu lah, buruk lah kan. So dekat set saya cakap Kedah lah. Ada tak satu kau cakap Kedah ada tak? Juvana. Itu melekat juga ke sampai balik? Itu pekat betul Kedah tau. Tapi sebab family aku memang Kedah. Family aku memang Kedah. So bila aku balik Juvana tu, semua family sama Kedah juga. Tapi sebab bila buat view ni, aku dah start duduk seorang. So aku takut kalau aku balik aku lupa. So kat set memang Kedah. So benda tu dia sampai 3-4 hari lepak dengan member pun cakap, aku rasa cakap Kedah kan. Cakap, sorry doh, aku dah terbiasa, aku nak kena praktis, aku takut aku lupa kan. Benda-benda macam tu lah. Dan baru-baru ni yang From Saga With Love, dia saya jadi sayang akan kamera.
sayangkan kamera sampai aku sendiri beli kamera sendiri. Aku beli kamera supaya aku boleh main kamera tu. Dah habis dah job tu tapi aku jadi cakap, kenapa aku suka sangat lah kamera. Padahal aku bukan jenis yang suka tak gambar pun. So benda tu dia dah sampai jadi sebulan terlajak. Lepas tu kamera tu pun berabuk sebab dah hilang dah watak bob kat dalam aku. Kan. Boleh pinjam Boleh doktor. Doktor ambil lah. So faham bila ada orang cakap yang aku terbawa watak ni 3-4 hari, faham. Sebab benda tu kita buat hari-hari. Berbalik pada Juvana tu sebenarnya. Aku suka karakter kau dalam Juvana tu sebab engkau kecil. Maksud kau tapi energi besar gila. Energi kau besar gila babi punya. And kau kena main dengan orang-orang yang besar lah bagi aku. Dan dalam tu pula nak nampakkan kau seorang yang Juvana dan diorang kena layan kau sebegitu. Kena rendam dalam sungai lah, apalah kan. Thank you. Susah tak? Aku rasa yang memegang akan leveling acting adalah pengarah. So kudos kepada pengarah kita iaitu Abang Faizal Ishak. Abang Faizal Ishak memegang pelakon dia sangat bagus. Tapi dia tak strict kan, kau jangan buat ni, kau jangan buat tu, tak. Tapi dia tahu macam mana nak control leveling of actor. Sebenarnya fun fact watak watak Juvana tu bukan watak Kedah. Mesti watak Kelantan. Tapi aku tak boleh cakap Kelantan. So aku cakap lah buat Kedah. So jadi Kedah. Dan betul aku paling kecil dan pelakon-pelakon dalam tu Johan Syahri, Botak, Kepeng. So yang dekat dalam tu semua tengah baru nak naik syekh. Masa pula baru-baru nak top semua. Memang semua nak tunjuk karakter dalam kan? cerita tu. So macam mana untuk aku tak nak di-kill? So dia berbalik kepada Umi Sawana tu lah. Faizal cakap, Fimi kau dialog je apa-apa. Dan aku sedar juga pada saat itu yang macam sebenarnya aku ada kekuatan di mana aku mampu untuk create dialog sendiri. So mungkin itu juga satu kalau nampak kalau macam dia ni cakap aku balas, lah. So mungkin sebab itu juga menampakkan at least Kedah ni highlighted berbanding dengan pelakon-pelakon lain. Tapi sebelum kau start berlakon tu ada ke cakap kau dengar aku tak, walaupun aku still kecil tu tak apa, kau buat je macam mana kau buat? Sebab angkat kau, tolak, rendam. Sebab kalau ikutkan time umur macam tu. Betul. So memang dah dibagi tahu awal macam tak apa, buat je. Time dengan umur kau time macam tu. Aku rasa masa aku umur apa, aku baru darjah 6 aku rasa macam tu. Darjah 6 form 1 macam tu kan. So pada saat itu bila aku sampai je set, aku dah start lepak dengan diorang macam mana lepak dengan member, bukan abang dengan adik tau. Aku lepak gurau kasar dengan diorang. So gurau kasar tu yang Abang Faizal juga dia suka buat create bonding di antara pelakon. So bila bonding tu dah ngam, so bila masuk set apa kau buat pun aku tak kisah. Sebab ada je part yang aku baling telur kat kepala diorang, suka hati aku tak take pun. So kalau diorang rasa macam okay, kalau kau boleh buat macam ni, aku boleh buat kat kau lah. Dan diorang tahulah limitasi diorang. Diorang tahulah berlakon macam rendam kepala dalam air tu, diorang tahu itu adalah satu lakonan. Tetapi diorang tahu juga yang aku okay sebab itu adalah kerja aku. So tidak pernah discuss yang macam buatlah apa korang nak, tetapi faham. Dari stunt pula buat sendiri ataupun ada double? Juvana tu buat sendiri lah. Kena rendam dalam air, kena ikat kat pokok ke, panjat itu sendiri lah semua tu. Paling susah sekali stunt Fimi buat? Saya rasa Nenek Bongkok 3 juga sebab kena scene fight. So macam contoh kalau Han Hakim dengan Merkin, dia orang memang fighter. Kan, dia orang memang belajar fight, martial art. Ni saya dengan Syafiq Naswid. Dua-dua tak pernah bergaduh. Kan, Syafiq Naswid daripada Mohsin kan, saya daripada Hikap Putih Syazlan. Mana pernah scene action ni. So bila saya dengan dia adalah scene-scene yang nak bertumbuk tu tertumbuk betul. Kan, ada satu part tu dia nak angkat kaki tu kena kan. Senang. Tunggu sekejap 5 minit. Ada part yang nak kena hayun kayu, dia tak sempat elak, terkena muka. So saya rasa stunt yang besar-besar tak pernah. Tetapi pada saat itu dah cukup intense lah tu. Kan. Apa watak yang kau nak sangat buat? Sepanjang yang aku pernah tengok kau, budak dah pernah bawa. Marah orang pun dah pernah bawa, pukul bini semua dah pernah bawa. Yang baru punya ni aku tak tengok lagi. Tapi aku watak kau kat situ ya jenis fun kan. Biasa-biasa kan. Kamera. So watak apa yang kau rasa aku teringin nak bawa watak ni? Yang kau tak capai lagi? Dulu aku pernah nak bawa watak bisu, aku dah dapat watak bisu. Buta dapat watak buta. Cacat dah pernah buat. Aku rasa aku teringin cerita yang very minimal actingnya. Sebab kita Malaysia kita very ekspresif. Betul. Kan, kita punya reaction macam very besar kan.
Tapi kalau kita bawa kita scale kita kecilkan acting tu tapi dalam besar, aku nak watak itu. Aku tak pernah dapat lagi. Very internal punya acting. Sebab aku very external punya actor. Aku dialog je tangan aku menaik, lambung-lambung muka besar, reaction, dagu, mulut semua kan. Tapi aku nak reaction yang aku nak audience faham apa yang aku cuba sampaikan without aku buat apa yang Fimi Don selalu buat. Kan. Aku teringin itu tak kisah dalam apa-apa situasi. Tak kisah dalam apa-apa drama. Okay, cakap pasal pelakon. Nak tanya juga pendapat kau. Macam kau berlakon dah 20 tahun. Apa pendapat kau macam mana dengan orang yang baru berlakon disebabkan dengan follower social media dia banyak saja dan diorang boleh dapat fast track terus boleh jadi main dalam drama ke sensasi ni. dalam filem ke disebabkan dengan follower saja. Sedangkan dia tak ada pun experience berlakon sebelum ni, baru nak pergi kelas tapi dah terus dapat watak utama. Kerana ada follower 1 Kerana million. ada follower 1 million. Apa pendapat kau? Aku rasa okey je kalau kau ada keinginan nak belajar. Sebab dalam apa-apa industri sekalipun, kalau ada rezeki kau masuk, belajar. Kan? Jangan masuk dan mengambil kesempatan. Itu yang orang naik sekejap turun sekejap tu. Sekejap je dah turun naik. Naik dia sekejap je dan turun dia pun sekejap je. Pop hilang dah. So kalau kau diberikan peluang sebab kau ada followers ramai dan kau masuk ke dalam industri dan kau berlakon, engkau nak berlakon untuk satu job je ke kau nak berlakon untuk banyak job? Kan? So belajarlah. Oh, aku dah ada dekat dalam industri ni, aku nak belajar berlakon. Belajar baguslah. Dan I have nothing against orang yang ada followers dan tiba-tiba dia ada followers dan dia jadi pelakon. Aku tak sampai 1 juta followers pun. Aku 300,000. Tapi tetap satu Malaysia kenal aku. Macam mana? How is that fair? Kau ada 1 juta pun kalau kau jalan dengan aku kat pavilion belum tentu semua orang kenal kau. So itu adalah rezeki lah. So rezeki aku mula daripada kecil dan followers aku tak ramai. Engkau baru mula setahun 2 tahun dan followers kau dah ramai. Dan kau dapat masuk industri pun sebab itu. No problem. Macam mana tu pelakon? Macam mana pula dengan producer? Ada setengah producer kalau nak ambil pelakon pun dia tengok follower juga. Daripada bakat lakonan tu sendiri. Dia ambil juga follower. Ada dengar katanya untuk elak jimat dari segi promote, marketing. Betul. So tapi apa pendapat sekarang tak works lah benda tu. Kalau perasan pun artis tu kalau ada 1 juta followers pun kan, kalau kau buat meet and greet 10,000 pun belum tentu orang sampai daripada 1 juta tu. Kan? 10,000, 1,000 orang pun takkan sampai dekat dalam 1 juta tu. Kalau buat meet and greet, kami nak kena penuhkan stadium ni sebanyak 2,000 orang. Kalau kau ada 2 juta followers, belum tentu 2,000 orang datang untuk event tu. So, apa yang kau cuba meyakinkan? Kan? So, aku rasa berbanding daripada kau ambil seorang yang ada 1 juta followers, lebih baik kau ambil 4 orang yang setiap seorang ada 100,000 followers. Sebab kau akan cater circle ini, kau akan cater circle ini. Yang mana yang lebih influential, yang mana yang lebih kerap bersembang dengan peminat, yang mana yang okay, katakan kalau aku letak contoh contoh Fimi Don dengan Zik MT Page katakan. So kalau aku berada di atas pentas, okay, kalau nak bandingkan Zik followers Instagram kau berapa orang? 4,000. Okay, followers aku 300,000. Kalau letak aku kat atas pentas, berapa ramai orang akan sorak dan berapa ramai orang akan datang show aku. Tapi kalau cakap MT Page perform, berapa ramai orang datang. Dan bukan daripada KL je. Ada yang sanggup datang daripada Perak, ada yang sanggup datang daripada Perlis. Okay, katakan kalau Hakim Rosli yang perform kan. Hakim Rosli ada peminat yang sangat ramai. So, kalau dia buat showcase, orang akan datang. Sama juga macam Iqbal M. Iqbal M ada berapa ramai je followers lah. Tapi berapa ramai akan melalak lagu dia kalau dia perform. Betul. Kan? So followers tu penting ke connection kau dengan peminat tu penting? Sampai sekarang event view pun panggil Iqbal M untuk buat perform dan ramai event tu sebab Iqbal M. Kan? So saya tak salahkan sesiapa saja untuk ambil mereka yang ramai followers ini untuk menjadi pelakon ataupun di kaca TV. Tetapi untungkah ambil pelakon yang ramai followers tu berbanding pelakon yang ada ramai connection? Kan? Sebab dia dua benda yang berbeza. Ada pelakon yang ramai followers, ramai peminat. Ada yang ramai followers tak ada peminat. Ada yang tak ada followers tapi ramai gila peminat. Kan? So dia dan benda ni ramai producer dah sedar juga sebenarnya lepas dia dah buat high console tu. Kan pelakon-pelakon semua tu sebelum tu 20,000, 15,000. Sebabkan high console diorang dah jadi 100,000, 300,000 kan. So itu membuktikan yang sebenarnya if you have a good story,
And kau ambil orang yang sesuai untuk watak tu, orang akan suka terus. Kan? Dan daripada tak ada followers jadi followers. Baru boleh nampak cerita tu berjaya. Betul. Tapi balik kepada contoh pelakon. Aku nak tanya kau punya pendapat. Macam baru-baru ni kalau kau tengok dekat TikTok pasal hero dengan Dewi remaja viral pasal peribahasa tu. Okay. Kalau kau ada tengok aku kan. tak tengok tapi okay. Pasal peribahasa tu kan. So kebanyakannya orang masuk hero dan Dewi remaja, target diorang adalah satu. Untuk kau jadi artis. Pelakon lah. Artis pelakon. Kebanyakannya pelakon lah masuk situ kan. Tapi kalau kau tengok dari situ, diorang video tu, peribahasa yang diberi adalah berbeza. Maksudnya tak kena dengan apa yang diorang cuba sampaikan. Pelik lah peribahasa dia. Pelik-pelik kan apa semua. So diorang dikecam. Kenapa nak jadi artis, kenapa seteruk ini? Faham tak maksud aku? Kenapa jadi artis je kena jadi macam gini? So aku nak tanya pendapat engkau. Adakah benda tu ini yang apa harapkan pegang makan padi tapi dia bagi definition lain. Ya, yang tu ke? dia macam sejauh-jauh tupai melompat akhirnya jatuh. Padahal sepandai-pandai. So faham. Aku rasa okay, sebab target orang aku cuma nampak aku nak jadi artis and aku nak famous lah. Nak famous melalui platform. Melalui platform yang dah ada. So aku nak tanya pendapat kau. Aku rasa contoh. Kalau engkau nak menjadi seorang doktor. Kau masuk hospital. Okay, sebelum kau jadi doktor, aku nak kau bangun baca rukun negara. Apakah signifikan rukun negara dan menjadi seorang doktor? Pada saat itu, mungkin dia dah tinggal sekolah lama gila. Bukannya tiap-tiap hari dia balik ada rukun negara kat pintu dia. Dan itu common. Benda yang kau sepatutnya hafal kau rakyat Malaysia apa. Tapi itu bukan benda utama yang dia tengah fokuskan. Dia belajar degree kan, belajar doktor, nak dapat PhD dapat doktor. Tapi itu bukan satu benda yang hari-hari dia ulang. So dia jadi maka kami apa benda rukun negara tak hafal jadi doktor. Signifikan ke? Tidak. Tidak. Dan saya rasa bila awak suruh mana-mana budak-budak yang nak jadi pelakon yang masuk hero Dewi Remaja, dah suruh dia beri peribahasa, dan bila dia orang salah akan peribahasa yang diberi tu, janganlah kecam. Apa yang kau expect ni? Maksudnya kau expect semua penyanyi boleh bagi pantun 2 kerat ke? Tidak. Maksudnya semua pelakon yang masuk yang kau cakap nak jadi pelakon, nak jadi penyanyi ni, kau memang wajib kena tahu peribahasa ke? Tak doh. Tak perlu pun. Tetapi itu adalah konten untuk diorang, bukan? Orang akan nak lagi tengok. Kita budak ni malu ni budak ni. Kita post. Sebab nanti yang kutut-kutut ni yang menyebabkan views kita naik. Kan? Tapi cuba kalau dekat dalam comment section tu, tak apa doh, kau boleh Google je peribahasa. Komen je peribahasa yang betul. Salah tu, yang ni yang betul. Good try, good job. Kenapa tak ada dah benda tu? Betul. Itu berbalik kepada manusia sekarang ni ramai yang tak didengari. So dia nak didengari, so dia hateful comment tu akan attract lebih ramai orang. Jadi dia komen yang buruk-buruk sahaja. Sebab kalau yang komen yang wah you the best, takkan ada orang reply. Kan? So sebenarnya kesian dekat mereka yang tersalah bagi peribahasa. Sebab dekat rumah dia orang tak sembang atas dasar peribahasa. Dia orang duduk rumah sembang mak, sembang ayah. Ayah bukannya macam engkau ni seperti simbahkan air di atas daun keladi. Bukan pun. Ayah dia cakap kau ni degil. Kan? Kita dah faham konsep dia. Tapi kalau tahu handsome lah. Kalau tahu peribahasa handsome lah kan. Dia adalah bonus lah kan. So orang akan cakap awak banyak benda awak tahu. Tetapi disebabkan pada saat itu dia are very pressured. Diorang pressure dengan diorang punya fokus adalah untuk menjadi juara untuk hero Dewi Remaja ni. Peribahasa bukanlah satu benda yang diorang pegangkan pada saat itu. So saya rasa mereka hanya mencari point untuk cari bahan untuk peminat ataupun sesiapa saja bercakap. Ya, mungkin zaman sekarang adalah zaman siapa dapat attention menang. Ya, itu je. Betul. Itu je sebenarnya. So diorang akan buat apa cara sekalipun. Betul. Tadi mungkin pantun tadi adalah satu attention dan dia terpaksa korbankanlah pelakon ataupun peserta hero remaja dan juga Dewi Remaja tu kan. Sebab nak buat marketing sekarang dia kena melabur lah kan. Betul. So melabur dia adalah dari segi duit. Kan? Tapi kalau diorang adalah asset dan juga punca untuk menaikkan lagi marketing tu, rating tu guna je lah. Inilah modal kita kan. Dan tak lah, untuk berbalik kepada apa yang awak cakap tu, saya faham juga. Alamak, takkan kau tak tahu satu peribahasa pun. Kan? Kita, bukanlah aku cakap kau patut tahu satu peribahasa. Tak lah, tapi ilmu tu penting. Ilmu itu penting. Back to ni education juga tu penting. Sebab kesudahnya kalau kau belajar peribahasa, bila je kau nak guna? Tak ada pun. Tapi kalau
kalau tiba-tiba diberikan peluang, okey Encik, saya bagi Encik 10,000 kalau Encik boleh cakap peribahasa ni. Kau tak tahu kan? Dia macam ni lah, beauty pageant kan, ada soalan-soalan session. Ya. Dan session tu yang selalu beauty pageant ni buat salah. Kan dia jangan reply benda-benda yang tak masuk akal. Yes. Dan time tu lah attention untuk dapat crowd dan followers lah. Betul juga. So dia pengetahuan ni dia sebenarnya penting. Kan? Tetapi dia berbalik kepada individu tu juga. Betapa amkah ia untuk kau? Kan? Contoh macam lepak ke KL, pengetahuan kalau kau nak bergerak daripada sini pergi ke KLCC, kalau kau tak tahu jalan, kau guna apa? Kita pakai Waze. Betul, itu adalah pengetahuan bagi kau. Itu basic. Tapi kalau orang yang tak pernah ada phone, adakah itu bagi dia? Kan, itulah, bukanlah itu terlalu besar lah contohnya. Betul. Tetapi apakah pengetahuan untuk budak-budak yang pergi Dewi Remaja ni? Mungkin dia dah belajar muzik, tapi dia tak belajar langsung peribahasa. Kau tanya dia peribahasa, dia bongok dia kan. Mungkin aku pun akan terbongok juga kalau tanya soalan-soalan yang aku tak pernah praktis. Kan, itulah. Okay Fimi, saya nak berbalik-balik kepada ni lah. Soalan tentang siapa Fimi Don kan. Okay. Baru-baru ni saya nampak. Baru-baru ni saya nampak Fimi ada release satu statement lah, ataupun satu identity branding, iaitu siapa Fimi Don kan. Okay. Dengan ni saya ada sikit nak tunjuk. Fimi Don ni siapa? Ini adalah suara anak kepada doktor. Mungkin nak cerita sikit, because bagi saya selalunya lah actor, actress yang shine, yang dapat fame masa dia budak, masa dia kecil, especially contohnya Macaulay Culkin yang Home Alone, dia sangat famous. Bila dah besar dia rasa dia tidak seperti yang dia masa kecil. Zaman fame tu. Macam mana Fimi Don, siapa Fimi Don, dan macam mana Fimi Don kekal relevan daripada kecil sampai besar untuk berlakon. Okay. Dan macam mana, apa yang membuat Fimi Don kekal relevan sampai sekarang? Faham. Yang seronoknya dengan soalan saya itu, Fimi Don ni siapa, adalah pada usia 25 tahun yang sudah berada di dalam industri selama 20 tahun, yang dah menang 4-5 anugerah, yang dah ada 8 ke 7 lagu, yang saya rasa kalau saya pergi mana-mana orang dah kenal, saya masih lagi mencari diri saya. Saya masih lagi tak tahu Fimi Don ni siapa. So tadi sepanjang 59 minit ni kita bersembang tentang industri berlakon, betul? Dan itu tak habis lagi. Perbualan kita ada banyak lagi kita boleh dibedahkan. Tapi ada side Fimi Don yang muzik juga. Nah, tu aku nak tanya. Fimi Don sekarang buat muzik kan? So itu adalah side yang Fimi Don tak pernah orang explore lagi. Dan ada side Fimi Don pernah jadi pengacara, dah pernah pergi Sarawak sebulan buat travelog. Dan ada banyak benda sebenarnya yang Fimi Don ni tak tahu Fimi Don ni apa. Fimi Don ni penyanyi ke? Oh, penyanyi. Fimi Don pelakon ke? Oh, boleh dia boleh pelakon. Power juga dia pelakon. Fimi Don ni adalah pengacara ke? Adalah model ke? Dia adalah seorang MC ke? Dan saya nampak yang Fimi Don ni sebenarnya dia power buat semua benda, tetapi 10% out of it only. 10%. So aku bukan ada satu major in acting tak, ataupun in music tak, tapi I'm very good at acting, 10% out of it. So I'm very good 10% of singing, I'm good 10% of composing a song, good 10% of hosting. Sebab apa? Okay, kalau letak aku dekat depan host, suruh aku berlakon, aku menang lah. Letak depan host, suruh aku menyanyi, aku menang lah. Tapi kalau letak depan host, suruh aku host, aku kalah. Sebab itu adalah speciality dia. Kan? Tapi kalau letak dekat contoh penyanyi, lepas tu suruh dia berlakon, tak boleh lah, aku akan menang lah berlakon. Tapi kalau suruh aku menyanyi, aku kalah lah. Okay, contoh, saya bagi contoh sekali lagi macam Zik. Zik berada dalam industri muzik sudah beberapa lama. Aku berlakon dah lama gila ni. Aku berlakon daripada tahun 2002. Tapi dia involve dalam 2014 di atas pentas yang tahu macam nak control crowd. So kalau katakan aku ni atas pentas, adakah aku jauh lebih hebat daripada Zik? Aku ada persona yang aku boleh hebat. Tetapi pengalaman aku di atas pentas tu berapa banyak? Kosong lah tu. Hari tu Johor baru sekali perform. Faham tak? So Fimi Don ni siapa? Apa? Kalau dia bagus 10% out of everything, what is his core? Being himself. What is himself? Apa yang Fimi Don nak? Sebab sekarang ni, macam aku cakap, aku tak pernah memilih menjadi seorang pelakon. Sekarang ni aku memilih untuk menjadi seorang penyanyi. So adakah Fimi akan bermula daripada kecil? Daripada Fimi Don yang baru nak start show, baru nak buat lagu demo. So apa dia? Apa Fimi Don ni? So inilah dia titik permulaan pada umur 25 tahun. Fimi Don ni siapa? Adalah Fimi Don nak jadi apa sebenarnya?
Sebab kalau tanya Fimi Don tu ala yang pelakon tu kan, tapi ada budak-budak yang tengok gig ala Fimi Don yang menyanyi hari tu. Kan hari tu masa konsert Cahaya Lot 10 Fimi jadi MC, ala Fimi yang MC tu. So Fimi Don ni apa? Siapa Fimi Don ni? So saya nak buang perspektif orang lain tentang Hikap Tu Shazlan, tentang Fimi ada muzik apa ke, kita tengok Fimi ni ke mana. Saya pun tak tahu. So ada juga konsep-konsep Fimi Don ni siapa di dalam lagu yang ada satu tajuk tu Tuhan Temukan. Itulah. Sedap lagu tu. Thank you. Okay, last question. Okay. 3 pelakon pilihan Fimi dan kenapa? Lokal keluar. Kita ambil lokal. 3 pelakon lokal yang saya Kita start yang nombor 3. Faizal Hussein. Faizal Hussein. Ya. Kenapa Faizal Hussein? Dia adalah seorang pelakon yang sangat grounded. Sangat solid. Tapak kaki dia melekat dekat tanah. Bila dia berlakon je, dia lontar je kita. Sedap dia berlakon kan. Bron Palari. Bron Palari. Banyak sebenarnya ni. Kalau aku cakap Bron Palari, first ni aku dah kena bagi yang paling first. Bron Palari tak silap start pun dengan cerita senario ke apa tak silap. Lampu anak dulu. Tak silap. Dia bodoh je kan. Tapi kenapa Bron Palari kedua adalah sebab sehebat mana pun dia pergi perform berlakon di Indonesia, dia masih nak bekerja dengan orang Malaysia. Betul. Ya. Hebat. Kan kalau kita dah keluar lah masuk balik. Tapi tidak, dia adalah salah satu inspirasi saya lah. Dan nombor 1 adalah cikgu saya. Dia tidaklah begitu mainstream dan tidaklah begitu ramai orang kenal, tetapi Abang Khairul Nazar Rozi, Abang Wan. Kenapa dia yang saya adorekan adalah sebab pelakon-pelakon hebat lain yang saya adorekan mencari dia menjadi acting coach kepada dia orang. Abang Khairul Nazar Rozi, dia lah tempat saya belajar teater. Dia providekan satu studio yang bernama Revolution Stage. Dekat situlah saya belajar. Kat situlah saya jadi manusia, kat situlah saya tahu method, kat situlah saya belajar berlakon ni apa. Kat situ. So saya adore sangat Abang Wan ni. Khairul Nazar Rozi. Kalau international? Johnny Depp. Banyak karakter. Betul. Daniel Wellington. Kan yang Equalizer tu kan. Daniel Wellington. Susah siot. Tapi Equalizer tu best. Best. Daniel Wellington ni he is very poetic. Lakonan dia macam tak banyak bercakap tapi dia itulah macam tu. itu macam tu yang saya nak bawa. Dia relax je tapi orang faham apa yang dia cuba sampaikan. Dan Keanu Reeves, saya rasa Keanu Reeves yang first adalah sebab saya suka lifestyle dia kalau dia bukan seorang pelakon. Itu adalah pelakon yang berbeza. Pelakon lain, kau real life lain. Saya pernah jumpa Keanu Reeves di New York. Dia pergi show Doktor cakap jumpa Keanu Reeves macam jumpa Fimi Don kat Tesco. Betul. Tapi bila saya jumpa dekat New York masa tu show ZRV, and then saya tengok ada tu sosok di belakang, dia ni macam Keanu Reeves ni, tapi dia memang dikenali bila pergi show dia akan duduk seorang-seorang dan dia very introvert. Tapi bila saya tengok Fimi, dah kenal Fimi berapa bulan, karakter lebih kurang sama. Macam bila pergi show dia akan duduk seorang-seorang. Ada saya ambil gambar Fimi, ada satu konsert kita pergi kat dinding tu, seorang kat dinding tu kan. Karakter lebih kurang sama lah. Dan saya follow Fimi Don sebenarnya dari Putra Shazlan tu memang aku favourite aku sebenarnya. Memang saya follow dari situ. And then kita berlakon sekali dengan Goya Gencu tu walaupun sikit je scene, dan saya tengok dia ni apa semua. And hari ni today boleh borak dengan Fimi sendiri, orang kata kan eye to eye, bagi aku aku appreciate lah benda tu. Banyak benda yang aku rasa benda yang aku boleh dapat pasal industri ni sikit. Hopefully banyak. So terima kasih tu John. Terima kasih sebab Borak Kepo. Borak Kepo. Thank you Borak Kepo sebab sehebat mana pun wartawan-wartawan kat luar sana yang akan interview ke apa ke, sejujurnya session ini pada hari ini merupakan session yang paling puas lah aku menjawab. Dan ada soalan-soalan yang menarik yang tidak pernah ditujukan. Sebab kadang-kadang soalan-soalan yang tanya macam tu adalah orang-orang yang betul nak tahu je. So korang tanya soalan yang korang betul nak tahu. Dan mengharapkan soalan-soalan tu orang lain tak berpeluang untuk bertanya,
terjawab. So thank you very much for asking the right question. Yeah. And- Dan podcast kali ni yang kita tak kepo sangat lah. Tidak kepo sangat. Kita tidak kepo sangat Dia lah. macam formal sikit kan. But anyway, thank you Fimi Don Terima sebab kasih Borak Kepo. sudi join Borak Thank you Kepo Doktor, dan thank you Abstract, Yes. thank you Reda. dan maybe nanti kita boleh panggil lagi Fimi insyaAllah Boleh, untuk boleh. borak lagi. Kita panggil tetamu lain, aku pula interviewer pun, kita sama-sama. Boleh. Alright, no problem. Alright guys, so kita jumpa lagi Borak Kepo yang akan datang guys. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kepo!